Baik, untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Suaran Shah dan antara fokus, Gunung Kinabalu miliki monumen arah kiblat tertinggi di Malaysia. Terus dengan laporannya. Silakan Suaran. Ya, Farhatul, Gunung Kinabalu sekali lagi mencipta sejarah. Monumen penanda arah kiblat di kilometer 8 kini rasmi diiktiraf sebagai penanda arah kiblat tertinggi di Malaysia oleh Malaysia Book of Records. Pengiktirafan ini diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam Majlis Pengiktirafan MBOR di Kota Kinabalu. Beliau menyifatkan pencapaian ini bukan sekadar kejayaan fizikal tetapi simbol keteguhan semangat, ilmu dan iman umat Islam Sabah yang berjaya menggabungkan ilmu falak, teknologi dan ketahanan fizikal di puncak tertinggi negara. Monumen yang dipasang pada ketinggian 3,930.4 meter dari aras laut ini membantu pendaki Islam menentukan arah kiblat dengan tepat ketika menunaikan solat di altitude tinggi. Projek berfasa ini hasil sinergi hebat antara pejabat Mufti Negeri Sabah, JUPEM, JAKIM, Taman-Taman Sabah dan pelbagai agensi kerajaan. Dan kini Gunung Kinabalu bukan sekadar ikon alam tetapi juga mercu keimanan dan ilmu, sekaligus memperkukuh status Sabah sebagai destinasi pelancongan halal dan mesra Muslim selaras aspirasi Sabah Maju Jaya. Sabah terus unggul dalam sektor komoditi negara. 707 permohonan diluluskan di bawah skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 melibatkan lebih 3,000 hektar kawasan tanaman. Sabah kekal penerima tertinggi skim berkenaan dengan peruntukan RM41 juta tahun lalu dan tambahan RM11.4 juta setakat Julai tahun ini. Jumlah keseluruhan untuk peruntukan ini adalah RM100 juta. So maksudnya Sabah ini hampir kepada 50% daripada jumlah yang telah diperuntukkan untuk membiayai atau menolong pekebun kecil untuk buat penanaman semula. Beliau ditemui RTM selepas program santuni pekebun kecil sawit dan koko di Kota Belud. Dalam masa sama, Lembaga Koko Malaysia giat melaksana program pemulihan kebun koko dan galakan penanaman baharu melibatkan 2,000 petani di seluruh negeri. Setiap petani menerima insentif antara RM3,500 hingga RM4,000, bukti komitmen kerajaan memperkasa sektor komoditi Sabah. Dua kementerian bergabung tenaga bantu pekebun kecil dan koperasi di Sabah. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP serta Kementerian Peladangan dan Komoditi kini melaksana pendekatan Whole of Government WOG. Ia merupakan kerjasama strategik memperkasa sektor peladangan dan keusahawanan luar bandar. Menterinya Dato' Iwan Benedik berkata antara inisiatif termasuk projek jalan ladang pekebun kecil di beberapa kampung sekitar Kota Belud dengan peruntukan RM1 juta bagi menaik taraf jalan ladang sawit dan koko. Kita juga bekerjasama untuk membantu koperasi-koperasi yang terlibat dalam sektor perladangan. Saya ambil contoh, Koperasi Pekebun Kecil Sawit Mampan Kota Belud telah menerima peruntukan pembangunan sebanyak RM69,000 daripada KUSKOP melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia untuk menaik taraf infrastruktur di pusat timbangan milik koperasi ini di Kota Belud. Beliau ditemui selepas merasmikan program santuni pekebun kecil sawit dan koko di Kota Belud. Dato' Iwan turut memaklumkan sepanjang tahun ini, KUSKOP membantu lebih 40,000 usahawan dan koperasi dengan pembiayaan melebihi RM770 juta. Antaranya menerusi program Tamu Desa, B+, dan skim pembiayaan usahawan tamu termasuk inisiatif koperasi pelancongan bagi membuka peluang baharu untuk rakyat Sabah menjana pendapatan sambil memelihara identiti tempatan. Bagi memastikan maklumat berkaitan PRU DUN Sabah ke-17 disampaikan secara tepat, Akademi Pilihan Raya mengadakan taklimat bersama pengamal media yang berperanan penting dalam menyampaikan laporan kepada masyarakat. Kefahaman berkaitan pilihan raya termasuk istilah dan proses pilihan raya penting agar laporan tidak mengelirukan orang ramai.
So kita dapat berkongsi lah ya maklumat-maklumat berkaitan especially proses-proses pilihan raya lah, supaya pihak media lebih memahami dengan jelas, termasuklah istilah-istilah yang betul yang digunakan dalam proses pilihan raya. Sebab apa? Kita nak pelaporan di media menggunakan istilah-istilah yang betul. Selain itu, kita juga ada bagi pendedahan lah berkenaan dengan do and don'ts lah ya. Beliau menyatakan perkara ini selepas taklimat petugas media bagi urusan PRU DUN Sabah ke-17 yang dihadiri hampir 80 pengamal media di Kota Kinabalu. Prosiding inquest kematian pelajar tingkatan 1 Allahyarham Zara Khairina Mahathir memasuki hari ke-29. Saksi kanak-kanak ke-22 meneruskan keterangan bersumpah di Mahkamah Coroner Kota Kinabalu. Prosiding tertutup dijalankan di hadapan Coroner Amir Shah Amir Hassan dengan saksi ditemani pendamping. Menurut pasukan guaman, saksi berkenaan sebelum ini melihat pintu tandas tertutup dari dalam pada 2.35 pagi 16 Julai namun tidak dapat mengenal pasti individu di dalamnya. Setakat ini 31 saksi telah memberi keterangan dengan 12 lagi saksi kanak-kanak dijadual tampil dalam sesi akan datang. Isu bekalan air di IPG dan Politeknik Tawau kini dalam tindakan. Ahli Parlimen Tawau Datuk Loh Su Fui memberi jaminan isu ini akan diberi perhatian serius kerana melibatkan kemudahan asas dan kesejahteraan pelajar. Beliau berkata pihaknya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan bagi mencari penyelesaian segera terhadap masalah bekalan air serta kekurangan infrastruktur dan kemudahan sukan di kawasan berkenaan. Kalau tinggal satu tandas yang ada air, kami berbaris masuk. Kalau tiada masa, ya terpaksa itulah. Saya harap masalah air di IPG dapat diselesaikanlah dan akan ditambah baik lagi supaya masalah ini tidak berlaku lagi. Perkara ini dibangkitkan dalam sesi dialog bersama belia di Dewan Terbuka Taman Sawit Balong, Tawau. Jambori Anak Indonesia di Malaysia, JAIM ke-9 menjadi wadah memperkukuh jalinan persahabatan dan keharmonian antara Malaysia dan Indonesia. Bertemakan merajut persahabatan, merayakan budaya serumpun, program ini bukan sekadar perkemahan tetapi platform membina potensi, minat dan karakter pelajar kedua-dua negara. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia ini adalah seperti kakak beradik, saling memerlukan satu sama lain, apalagi tahun ini Malaysia juga sebagai ketua ASEAN. Tentu ini akan memberi nilai lebih. Berharap keberadaan Community Learning Center yang ada di Sabah maupun Sarawak harus dilihat sebagai upaya dua pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak kami. Syahyuddin berkata demikian selepas merasmikan JAIM ke-9 di Sandakan. Persekutuan Pengangkat Malaysia, especially Cawangan Sabah, kita bagi 100% sokongan kepada pramuka, kepada jiran, negara jiran kita. JAIM dijayakan 516 peserta dari 42 pusat pembelajaran komuniti Indonesia dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Baik saudara, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Farhatul dalam Berita Wilayah. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Silakan Farhatul. Baik, terima kasih Suaran Shah.